Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuan Imam yang sudi mempengerusikan, mengalu-alukan kehadiran saya. Seterusnya barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin, dan tidak saya lupakan juga kepada kumpulan muslimat ni lah yang akhirnya berjaya bawa saya datang kemari. Ya. Memang ikut kan saya datang sendirilah kan. Tapi memujuk suruh datang tu kan. Memujuk suruh datang, alhamdulillah. Jadi seronok kan, bila datang kuliah duha nampak ramai kan? Cuma yang tak datang lagi ramai lah ya, kan? Jadi hari ini kita membicarakan topik perihal takut kepada Allah kan? Perihal takut kepada Allah. Kita tahu kita berada di dalam bulan Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan kita tahu Sayyidina Ali mengajar kita tentang latihan takwa. Latihan takwa ada 4 kata dia. Yang pertama khauf Rabbul Jalil, takut kita pada Allah. Yang kedua amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiganya qanaah, berpada dengan yang sedikit, bersederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak membazir. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Itu semua tahulah. Dan yang pertama tentang perihal takut kepada Allah, khauf Rabbul Jalil, itu adalah perkara yang paling atas sekali. Itu sebab dalam bulan puasa, benda yang biasa kita buat pada bulan tak puasa, kita tak buat pada bulan puasa. Sebabnya bukan hanya sebab puasa, tapi sebab takutnya kita kepada Allah. Kita boleh je minum air itu halal, boleh dengan duit kita. Kita tak mencuri pun dalam peti ais rumah kita kan, boleh je minum. Tapi kenapa tak minum? Tapi takut kepada Allah, sebab Allah dah letakkan syarat, dah letakkan peraturan di siang hari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada bulan Ramadan kita tak boleh makan, tak boleh minum kan? Jadi kita pun sebab takut kepada Allah. Kalau orang tu tak takut pada Allah, dia berpuasa sebab ikut-ikutan. Tengok kawan-kawan puasa, dia pun puasa. Tapi bila dekat rumah tak ada kawan-kawan, dia duduk sorang-sorang misalnya, minum kan, sampai kombung baru dia minum kan. Orang yang tak puasa kan, orang yang tak puasa, GPH, geng plastik hitam kan, dia memang hati dia daripada pagi resah gelisah, kat mana aku nak makan ni. Ada pula geng-geng dia tu, kat mana kedai mamak mana yang buka. Adalah satu kawash dekat Seremban ni, satu kawash dekat Seremban ni, dia sebelah tu ada kedai mamak. Kedai mamak ni dia tengah hari dia buka jugalah permintaan, sebab customer dia, kawasan tu ramai yang bukan Islam, jadi dia berniaga untuk yang bukan Islam. Ada juga Melayu yang masuk. Saya kata, kau kena tegur. Saya cakap dengan mamak ni, kau kena tegur orang ni, kau jangan biarkan. Cakap dia, jangan kau bagi cakap kau tak serve untuk orang yang berpuasa. Tidak, kau bersebahat. Kau kena faham ya. Lepas tu, tak tahu Ustaz, bila saya cakap kenapa kalau nak beli ni, dia orang kata dia orang sahur tu. Sahur apa jadah, apa kedua leh, kedua petang ni kan. Dan dia orang pula menyuruh dekat tepi tembok kawash tu. Kalau daripada luar jalan tak nampak, tapi bila masuk kawash nampak.
Setiap kali dia nampak kereta SD masuk Samsul Debat, berterabu lagi. Kau jangan main-main, Samsul Debat dia basuh depan-depannya, tak ada dia simpan-simpan dah, dia kata kan. Memang kita kena cakap. Ya, tak takut orang tu ke Allah. Sebab apa? Sebab dia puasa, sebab dia terpuasa ke tak puasa, sebab dalam hati tu tak ada perasaan takut. Tak ada takut dah. Dan menurut Imam Al-Ghazali, khauf ni adalah getaran dalam hati ketika ada perasaan yang menemui hal-hal yang tidak disukai. Contoh kita nampak benda tu tak suka. Lama. Contohnya ada orang, betul ke tidak? Di kalangan kita ni, betul atau tidak? Di kalangan ni, bukan yang ni. Ada yang takut dengan eskalator. Angkat tangan. Betul atau tidak? Pernah terjatuh ke eskalator? Pernah ke tidak? Ada. Arwah nenek saya dulu pergi airport Subang. Terjatuh macam tu. Lepas tu memang trauma terus. Jadi kita nampaknya dah takut dah. Belum naik lagi. Kan ada orang naik lift terbalik-terbalik mata. Ada. Fobia. Ada orang dia tak boleh masuk hospital. Ada. Dia tak boleh tengok orang yang kaki tergantung, yang contoh dia tak boleh tengok. Ada orang itu. Jadi macam itulah maksud takut tadi. Bergetar hatinya bila nampak satu perkara yang kurang disenangi atau kurang disukainya. Kan? Dan khauf, rasa takut satu persoalan yang mesti kita tanya diri kita dulu. Siapa yang tak ada rasa takut? Ada tak takut? Ada. Tanya Samsul Debat, apa yang dia takut? Samsul Debat paling dia takut adalah jolok batang tu masuk dalam hidung dia. Dia cukup takut untuk swab test ni. 2 tahun tak merasa KKM jolok hidung saya. Alhamdulillah saya tak kena COVID. Alhamdulillah tak merasa KKM nak jolok. Lepas tu siap pusing-pusing tu. Sampaikan satu tahap ada program di TV Astro. Saya kena jadi host program tu. Dan dia salah satu syarat nak masuk pada waktu PKP tu adalah minta saya swab test dulu dekat Astro tu, jolok hidung. Saya kata kau bagilah orang lain. Sanggup saya tak keluar TV, asalkan kau jangan jolok hidung aku. Macam tu lah. Takut. Tapi sudahnya nak pergi umrah hari tu tak dapat elak. Tak tidur saya malam tu. Macam mana lah kalau dia jolok hidung aku besok. Yang paling saya takut tu sampai mengigau. Kok dia jolok tu kan tarik-tarik tinggal separuh je. Mana lagi separuh? Dalam hidung Ustaz. Dia kata contoh, matilah kata kan. Lepas tu bila balik mak saudara saya tanya, mati kau jolok? Tak ada kata. Ya macam tu lah. Tapi kat Mekah best. Nak balik sini tu kan. Sampai pegawai perubatan tu, okey, buka mulut. Dia tak ada jolok hidung, buka mulut dia. Buka mulut lah. Contoh hai. Lah. Khalas kata. Sikit alhamdulillah semua negatif. Dia colek bibir macam mana nak positif? Memang negatif lah. Kan? Aduh. Rupa-rupa yang orang Arab tu pun tak nak kita tinggal sana. Bayangkan yang sebilik dengan saya, sepupu saya dekat Mekah tu, dia dah 2 lain dah tes LU pun negatif. Akhirnya baliklah ke Malaysia. Sampai di KLIA rupa sepanjang-panjang meja nak jolok hidung. Lah tak boleh lari juga, ada lagi. Alhamdulillah satu kapal terbang positif. Semua positif lepas tu, kecuali Samsul Debat dengan 2 orang lagi yang kata negatif. Tapi nak beritahu, ada tak takut? Semua orang ada perasaan takut, mesti takut. Paling tidak ada orang tu takut kat suami, ada orang tu takut kat anak, ada juga. Ada juga orang tu takut hantu tak habis-habis, takut momok kata. Kan? Macam-macam orang ni kan. Tapi hakikatnya kerisauan hati itu adalah mengenai perkara yang tidak disukai atau takut kehilangan sesuatu yang disayangi pada masa akan datang. Contohnya dia tengok suami itu sakit. Sakit terus sangat. Oh janganlah kau ambil suami aku. Contoh takut dia. Yang suami pula lain.
copek lah kau ambil dia, contoh lah. Ya Allah jagalah anak aku ni, Allah. Ya Allah jaga. Kita takut. Ya kita aku rosak habislah duit aku ni. Semua takut. Contohlah kan. Dan begitu juga kan, rasa takut ini merupakan semula jadi pada manusia. Jadi jangan ini. Cuma kadang-kadang ada orang yang terlebih terkurang. Itu saja. Ada orang dia takut hantu tapi tak adalah sampai tak keluar. Kan? Ada orang tu dia cakap, kita ni tak adalah takut, tapi dia kata, bawah pokok besar depan tu, kalau kau jalan kaki, kau hati-hati, dulu ada penunggu tu, tapi dah dihalau dah, tak ada lagi dah penunggu tu. Takut tak kita? Takut sebab mula tadi tak tahu. Walaupun dia kata dia dah halau, yang kau pergi cerita apa pasal? Langsung takut, itulah kan. Dia tengok cerita tu banyak pula. Yang paling heran bila orang tengok cerita tu, pernah saya pergi di satu kedai mamak atau minum dengan kawan saya, dia pasanglah cerita hantu. Cerita hantu apa? Yang anak patung tu lah, orang putih tu. Tengok Annabelle, tahu dah. Saya saja test tadi, tengok tahu tak? Annabelle. Jadi bila hantu tu keluar, budak Melayu ni yang duduk meja sebelah tu, tunjuklah salib tu, dia pula yang cakap. Nampak tak? Kadang-kadang poning yang budak-budak gitu ni, dia je seolah-olah dia percaya ke salib tu boleh menghalau hantu setan ni, macam tu lah. Tunjuklah salib tu. Saya kata, parah budak ni, saya kata kan. Jadi apabila kita mendalami rasa takut ni kan, takut ni kena faham, apakah takut itu menjauhkan kita daripada Allah ataupun takut itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dikatakan malaikat ini kan, kepalanya sampai bawah arasy Allah tu, dan kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, lapisan bumi yang ketujuh. Sayap sebelah menutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi menutup bahagian timur bumi. Besar tak besar? Bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar tak? Besar. Tapi difahami bahawa ini adalah antara malaikat yang kecil. Itu baru saiz malaikat Jibril katanya. Dan setiap kali anak-anak ni umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat tadi yang saiz tu tadi supaya menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia menyelam, dia keluar, dia kibaskan sayap dia. Bila kibas, apa jadi? Tertitislah pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi, menitis daripada setelah menyelam tadi, menitis setiap satu titisan pada setiap bulu-bulu tadi, dan setiap satu titisan itu merupakan jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu baru sekali selawat. Baru sekali selawat, macam tu dia punya kelebihan dia. Nampak tak? Sekali selawat, bayang berapa banyak tu. Maka betul tak apa yang Nabi sebut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kodakut adalah orang yang bila disebut nama aku dia tak berselawat. Jadi kodakut kata bapa kodakut contohlah ayat kan, usah kodakut kan. Kadang-kadang bila berselawat ramai-ramai kan, semua beri sallallahu ala Muhammad, seorang tu dia main ming pun tidak, tidak malih muka, nak mati warna dah muka tu kan. Masa itulah bila akhirat besok, bila kita cari Nabi nak jumpa Nabi kan, ya Rasulullah. Bayangkan akhirat nanti, sudah panjang cerita tu, cerita akhirat ni, tapi makna kena panggil lagi lah tajuk lain ya. Tajuk tu makna bukan ni je lah ya. Jadi bila dia cakap
Jumpa dengan Nabi Adam, tolong aku Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa pula Nabi Ibrahim. Ibrahim kata sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, kau jangan jumpa aku kan, sendiri-sendiri ni. Kalau kau nak ni, kau pergi cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau ni. Kata. Sebab dia kenal umat Nabi Muhammad. Ni ringkas cerita lah. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi lain di akhirat nanti adalah 1000 tahun perjalanan. Tu yang tak teraya tu. Lalas jumpa Nabi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau Nabi panggil ummati, ummati, umatku, kemari. Bertuahlah gitu. Tapi kalau yang bangsa yang tadi tu, dia tak selawat sangat, dia tak minta apa. Ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Nabi mencakap, kau ni siapa? Nabi tak kenal. Takut tak? Takut kita kalau Nabi tak kenal kita. Nak kenal Nabi, dua saja. Buat apa yang Nabi suka, hidupkan sunnah Nabi. Dan yang kedua, sebutkan nama Nabi selalu dengan berselawat. Kata Nabi, faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut-nyebut. Kan? Siapa yang suka Kek Fatimah, kan keluar lagu tu. Oh Fatimah, kan suka dia Kek Fatimah. Siti Haida suka saja tu. Isabella, Isabella. Fiona, Fiona. Zai, 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 Zai. Berapa kali dia sebut nama Zai tu? Kan? Samsul Demat tak ada lagu tu. Tak ada, dia lagu untuk perempuan. Kan? Jadi makna kata, kan suka sesuatu kena selalu sebut. Yang mana selalu lelaki tu nyebut nama bini tu. Sayang. Sebab kau tak ada bini tu, pening kepala tu yang dia tak boleh lama seorang tu. Kan? Bila meninggal bini tu dah huru-hara cari ganti. Dia tak boleh hidup seorang. Orang perempuan berapa ramai lama dah hidup seorang. Okey je. Siap boleh datang kelas duha, siap boleh solat sunat tasbih. Kan? Orang perempuan yang rajin buat solat sunat tasbih ni. Kan? Orang lelaki sebab tasbih dah hanya. Termasuk yang bercakapnya. Bukan cakap orang lain kan. Tu cerita dia. Jadi makna kata orang perempuan dia boleh. Orang lelaki ni bayar tak tahu apa. Mak saya berapa lama arwah abah saya meninggal? Berapa lama kan? Arwah abah saya meninggal tahun 2002. Berapa lama dah tu? Berapa? Ya ke? Ya Allah, 20 tahun dah. Macam tu lah. Aku tanya mak. Dulu pernah ada orang tu tanya-tanya mak, macam mana mak? Tak siapa ganti abah kau tu. Macam tu ayat kan. Susah lah nak dengar lelaki cakap macam tu. Tak ada siapa ganti mak kau. Macam tu lah kan. Iya, tapi lelaki lain, perempuan lain. Orang lelaki kadang anak itu carian mak baru untuk abah tu. Supaya jangan mengagam mana cari anak-anak. Tapi orang perempuan tak, dia boleh sendiri. Kadang-kadang kalau sakit pun dia tak nak pergi mana. Yalah, duduk sini tak apa. Dia tak nak dia. Macam mana pun selesa rumah sendiri kan. Macam itulah. Jadi banyak nak ketakutan ni kan. Okey. Jadi bila sebut tentang tadi, bila nak katakan tentang takut, Abu Lais As-Samarkandi kata, ketakutan ini kan, takut kepada Allah ini dapat dilihat pada 7 perkara. 7 perkara. Yang pertamanya dapat dilihat pada lisannya. Pada lisannya, kata-katanya. Cakaplah benda-benda yang elok, jangan cakap benda yang tak elok. Bulan puasa ni, ada orang cakap, kita kan bulan puasa tak baik tau cakap benda yang bukan-bukan. Tu yang jadi habis puasa tu banyak cakap bukan-bukan. Makna sepanjang masa kita kena cakap yang elok-elok. Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia bercakap benda yang tak baik. Nabi pesan, kalau tak ada benda baik yang kau boleh cakap, baik kau diam. Kan? Baik diam. Tu sebab Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut dia.
Zaman sekarang tak payah masuk batu dalam mulut. Bagi handphone, diamlah. InsyaAllah diam, tak jadi apa. Senyap sunyi dalam bilik tu. Kan? Duduk tu senyap saja. Setua-tua manusia dalam sajid ni ada grup WhatsApp, insyaAllah. Kan? Dah ada grup, kan? Macam-macam lah grup itu. Macam tu lah keadaan dia. Makna dah canggih. Cuma bila kita cakap tentang bercakap yang baik-baik ni, berzikir, mengaji, kan? Bertasbih tadi, cerita tadi, kan? Bertahlil, mulut kita cakap yang baik-baik. Dan lisan ni pula, jangan salah faham, lisan ni ada dua. Lisan berlidah dan lisan berjari. Kebanyakan ulama berpandangan apa yang kita tulis, apa yang kita type di dalam Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, ya, semua ini dinisbahkan sebagai apa yang kita lafazkan. Kadang dalam masjid tengok muka bangang Allah itu nak. Tapi dalam Facebook mengutuk orang cukup laju. Ada tak orang macam tu? Ada. Semua tak perhati, semua tak elok. AJK masjid tak elok, pengurusi Persatuan Muslimah ni pun tak elok, semua tak elok. Kan? Komplain sampai tak habis-habis. Contohlah, kalau ikhlas, telefon. Hello, Assalamualaikum, Puan Najah Maimun. Pahala nak beritahu, boleh tak kalau lain kali kalau buat ceramah tu, kan panggillah penceramahnya. Kau tak naklah ceramah tu, penceramah seorang tu kopiah pun tak pakai, dia terlupa. Contoh, dia terlupa pakai. Ya ko, cakap depan-depan. Ini, terima kasih Puan Najah Maimun, terima kasih banyak. Seronok sangat hari ni. Kat belakang, dia. Kat belakang, aku tak berkenan betul lah. Mbak, jangan jadi macam tu. Nak bulan Ramadan, bulan puasa ni, bukannya pahala je lipat kali ganda tau. Dosa pun lipat kali ganda. Ada yang benda nak cakap pasal Samsul Debat. Saya lalu tadi ada orang cakap, tinggi kan tembak tu. Salah kau saya tinggi. Buka emas dalam TV nampak tua kan. Orang ajar betul. Ada je contoh lah kan. Contoh. Jadi ketika zaman Nabi rupanya dah ada. Zaman Nabi ada dua orang perempuan punya teruk mengumpat bercerita pasal orang. Tutang. Dia bercerita pasal orang. Sudahnya dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin? Kenapa tu? Kami nak minta izin, kami nak berbuka. Haus sangat ya Rasulullah. Punya teruknya mengumpat sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu kan? Tak adalah sampai macam tu kan? Maknanya ngaku ngumpat cuma tak berbuka je. Tak adalah. Menyesal aku jawab dia kata kan. Tapi iyalah harapnya taklah. Taklah mengumpat. Nak cakap-cakap yang baik-baik. Bila kita cakap pasal orang, dia ada dua. Yang pertama ghibah, yang kedua fitnah. Fitnah kita tahu, iaitu cakap benda yang tak betul tentang seseorang. Tapi ghibah ni cakap benda betul, tapi kalau orang tu dengar, barangkali orang tu kecil hati, itu ghibah. Contoh benda ghibah ni, seorang Arab Badui, perempuan Badui datang jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, dia mengadu masalah dia, lepas tu dia balik. Bila dia balik, Aisyah kata, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut saiz perempuan.
Nabi kata, ketahuilah istriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Contoh, tengah duduk-duduk itu komen pasal orang. Lah, gemuk dia poso ke tidak ni? Contoh. Nampak? Dia cakap tu. Dia kata, mana orang pakai tudung bawal ni dah. Orang pakai tudung siakap sekarang ni. Contoh. Ada je komen pasal orang. Apa buruk naslipah dia tu? Kau perasan tak? Daripada kuliah tu, kita pun tak ingat tau. Kita pun tak ingat. Kita kan dah macam-macam kuliah kita pergi. Kita pun capai bajunya, pergi kuliahnya. Kuliahnya pun capai baju tu. Sampai masa nak datang kuliah sini balik, kita capai baju tu. Kawan kata, kau perasan tak? Setiap kali dia datang, mesti dia pakai baju yang sama. Benda tu nampak macam tak ada apa-apa. Itulah ribah. Mengumpat, mengatur. Cakap yang baik-baik. Samsul debat ni dah kahwin ke belum? Nampak contoh kan? Ada orang cakap tu. Berapa bini dia? Ada orang cakap bini saya 4. Tak terdaya. Kalau ikut hati memang. Tapi ialah ubek kuek banyak orang jual. Ubek berani tak jauh. Tak ada lah. Dia macam cakap yang baik-baik je. Tengok bagus dia kan datang di tempat kita. Ingat dia tak nak datang kat sentol. Datang dia. Nampak kan? Cakap bagus betul dia kan. Dah tua-tua nampak bersih muka dia. Cakap yang baik-baik je. Kau tengok dia naik motor. Motor buruk? Bukan. Kau tengok, yelah motor tu motor lama. Besar jasa motor tu. Cakap dia tu. Kau tengok kan dia pakai lagi kan fashion bawal tu cantik jugalah. Aku ingat aku nak pakai bawal balik semula. Siakap ni rimas pula rasa. Contoh lah. Jadi cakap dalam bentuk yang baik. Itulah cara dia. Bayangkan menurut kajian, pada seorang bayi, lidah ni adalah anggota yang paling lewat berfungsi. Antara anggota yang lewat berfungsi. Maksudnya budak tu boleh berkata-kata dengan menggunakan lidah ni paling lambat. Tetapi anda kata seorang manusia itu meninggal dunia, dikebumikan, lidah adalah anggota yang paling awal yang akan hancur. Makna lidah ni satu amanah untuk kita gunakan dengan cara yang baik. Kalau suami cakap tu, janganlah menjawab sangat. Membalih tu tetap membalih. Tahulah kau tu pengurusi muslimat. Contoh. JK tu saya jatuh kuasa tau. Contoh lah kan. Jangan. Suami tu kadang-kadang tak ada tompek lagi dah nak menumpang kasih. Ke isteri itulah. Maknya apa? Mak cara jawab. Sobak ada hati Abang. Nak apa? Nak air. Pergi ambil dalam kolah tu. La ilaha illallah, suruh ambil kat kolah tu. Abang nak minum bukan nak mandi. Dia kan abang. Ambil air kat kolah apa hal tahu mana dengan lelaki buat macam tu. Kan? Abang nak apa? Abang cakap dia. Teragak nak minum kopi. Boleh bang. Tunggu berbuka ya. Tengah hari minta kopi bang. Contohlah. Jadi makna kata cakap elok-elok. Cakap dengan baik. Ini benda ni kena hati-hati. Saya tengok dekat dalam Facebook, tengok dalam TikTok, tengok dalam Twitter. Kadang-kadang kan tak payah susah tau kita letak apa tau. Ambil gambar seseorang yang ada kedudukan. Tak kisahlah wakil rakyat ke, menteri ke, pembangkang ke, tak kira lah. Ambil gambar masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam TikTok. Tak payah tulis apa-apa. Post je. Tengok komen orang. Berbakul dia kutuk. Oh dia ni tak guna, dia ni tak boleh pakai. Semua cakap. Contohlah macam saya lah ngajar Maimun ya kan. Contohlah. Kalau saya buat hal, saya gaduh dengan dia, saya cakap dengan dia macam-macam.
Tapi tidak, saya boleh jumpa dengan Haji Maimun ni. Jumpa minta maaf lah, saya buat salah ke apa. Yalah, sama lah kita. Tapi orang yang kita kutuk kat dalam Facebook tu, masa bila nak minta maaf cakap? Masa bila nak jumpa? Kan? Tu masalah kita kadang kutuk ikut sadap capek betul. Kalau kita tengoklah kisah Nabi ditadaruskan oleh Jibril. Kan Nabi sangat kuat bersedekah, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Takut-takut Jibril kata dia ni copek botol ngumpet pasal orang. Lagi copek daripada angin yang dikirim. Mana lagi copek kita mengutuk orang. Jadi nak tulis, nak postkan benda-benda yang ada manfaat. Kalau tak boleh komen yang baik jangan komen. Macam saya lah, kalau terbaca lah komen orang tiba-tiba macam provokasi, kutuk-kutuk orang, apa? Senangnya delete. Habis itu. Jangan dilayan orang gila. Orang gila kalau dilayan, kita pun gila sama. Pernah tu ada satu orang gila masuk dekat satu kawasan persekolahan di Mantin, di Negeri Sembilan. Dia masuk, dia membawa motor pancing. Tapi pengawal keselamatan tu dua orang. Yang seorang tu kena, biarlah gila tu, biarlah paning. Dia cakap tu, tak apa ke? Tak apa, dia tak kacau orang biasanya. Biar. Tengok perhatikan je. Orang gila ni pergi ke padang sekolah tu. Maaf, dia pacak dan menyangkung. Dia tunggu. Datanglah pengetua sekolah tu. Ditunggunya orang gila. Banyak kau dapat ikan, dia kata. Orang gila tu jawab, ini padang mana ada ikan? Gila ke? Sekarang siapa gila? Saya cakap. Orang dah cakap orang gila jangan ditaruh. Kan kau layan orang gila dengan kau gila tu salah tu. Ada seorang orang gila ni dekat jambatan. Orang ni dia pikul ni kambing dia bawa, dia dukung je, dia kopit kambing tu nak bawa pergi masjid, nak sembelih, nak korban. Tersompak orang gila kat jambatan tu. Orang gila tu tunggu nak bawa pergi mana monyet ni. Dia tanya, nak bawa pergi mana monyet ni? Dia pergi nyaut, dah cakap jangan dilayan orang gila. Dia nyaut, ini kambing lah. Dia kata, aku kan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Dia cakap. Nampak tak? Itu cakap tu. Betul. Itulah dia. Jadi kita ni jangan layan. Tulis-tulis yang baik-baik. Kongsikan. Alhamdulillah. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa hadir beramai-ramai ke masjid kerana hari ini, esok pagi ada kuliah duha istimewa. Special appearance Syamsul Debat. Contohlah. Kita share. Ramai lah. Lepas tu ramai yang dapat dengan kita share tu lah. Orang tu datang sebab tu. Pahala tak? Pahala. Macam tu lah. Ya, cakap baik-baik. Mengaji, berzikir. Buat. Ya. Ada orang cakap zikir ni macam tahlil ni Nabi tak ajar. Zikir tu kan Nabi suruh. Dalam Quran pun sebut liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir. Zikir. Tu sebab kalau siapa pergi Negeri Sembilan, kalau kenduri tahlil dia dah hilang-hilang lutut baru doa. Punya lama zikir panjang. Betul tak? Siapa pernah pergi Sembilan dia tahu kan? Nak suamban. Jangan. Sebab arwah Mufti Syekh Murtada dulu, dia kata kan, orang masak kat dapur tu tak habis ponek lagi dah makan. Habis ada zikir berpanjang sikit. Zikir kadang sebab apa? Kalau orang Melayu ni kalau tak sebab dia tahlil, kek rumah belum tentu dia buat sendiri. Tu dia kata. Tu dia. Tu yang pertama, ketakutannya terlihat kepada lisan dia. Mana dia tak cakap benda yang bukan-bukan. Dia akan cakap benda yang baik-baik. Dia cakap yang elok-elok. Dia akan kongsikan yang baik-baik. Yang kedua, terlihat pada apa?
terlihat pada pandangan mata dia. Dia tak pandang pada benda-benda yang menyebabkan dosa. Dekat tangan kita ada handphone. Kita boleh tekan macam-macam website. Kita boleh tengok YouTube. Budak-budak kita, anak-anak kita hari ni sangat bahaya, terdedah. Dalam YouTube tu ada yang siap ajar macam mana cara nak membeli senjata api. Macam mana cara nak membeli dadah. Dan siap ajar pula budak tu macam mana cara nak tutup, nak padamkan rekod dalam Google search tu macam mana, nak dalam search engine tu supaya kalau mak ayah tengok tak ada rekod yang dia pernah search ke situ. Dah ajar pula. Jangan. Ni zaman dia, zaman teknologi. Dulu tak ada. Tu sebab hari raya ni kan. Hari raya ni kalau kita tengok, adab ni mustahak. Kan? Ingatlah ni dah boleh beraya balik. Takut ramai yang terlepeh pada sangka. Dah lama tak beraya, dah terlupa dia adab-adab beraya. Nampak? Mata tu jangan. Kita pergi rumah orang, semua dia berhati. Abang jago beg. Orang lelaki selalu tak kena. Abang jago beg. Nak pergi round. Round dia tawaf habis tu rumah tu. Ui, bilik air dia besar bang. Siap katil. Apa tahu nak bilik air siap katil? Apa nak mandi jenazah ke apa? Saya sampai bagi. Kan punya lah. Ada satu rumah orang kaya saya pergi dekat apa nama? Puncak Perdana. Puncak Perdana yang nak menuju ke Puncak Alam. Kan? Saya pergi kat sana. Rumah tu buka singki tu. Buka singki. Kepala singki tu menyala-nyala lampu. Dah bakit sampai mandi tu. Kan ada pemutar dia, ada apa, water heater tu. Pusing water heater. Sebelahnya ada frekuensi FM. Boleh dengar radio sambil mandi. Kau boring benar mandi tu. Sampai menyangkung tu, sampai duduk buang air basah, ada TV. Yai. Parah betul. Macam tu lah. Tengok rumah orang. Tapi adab tu mustahak. Ni nak raya ni kan, tak apalah. Kau ada joki kita raya kan. Pergi rumah orang hati-hati. Pertama, jaga adab kita. Yang paling penting sininya lisan tadi saya cakap tadi. Mulut kau mana berburak. Kau ni kan bila nak kahwin, kita jangan ingat kita orang tua, mak saudara, semua soalan tu boleh tanya. Cakaplah dengan baik. Cik nak benar tengok kau ni kahwin. Cik lu doakan kau. Doalah. Ada orang sampai sanggup tak balik raya. Raya kompek pun balik sebab dia dapat lari pada mak saudara yang goma tanya soalan yang tu. Kau bila nak nikah ni? Ya? Kalau kau kahwin dah basah-basah anak kau dah. Ni tak beranak tak tidak? Allah mulut ni. Lagi lambat dia kahwin, lagi ramai anaknya. Sebab terperanjat. Baru tahu sadap dia kahwin. Jap beranak. Baru dia tahu. Mana kita tahu kan? Lama nak mulut. Satu lagi tanya budak universiti. Kau belajar berapa pointer kau? Kita ingat kita tak ada apa-apa soalan tu. Kau berat badan kau berapa? La ilaha illallah. Kau puasa tak hari tu ni? Macam tu kan? Lain kali grup muslimat kita buat pertandingan weight challenge. Timbang berat kali pertama pada hari yang pertama atau kedua Ramadan, timbang untuk setkan berapa berat badan dia. 25 Ramadan timbang siapa paling banyak turun, bukan yang paling kurus, siapa yang paling banyak turun berat badan. Tapi grand prize timbang pada 25 Syawal. Masa tu baru tahu terbalik jarum tu. Kan segala lomang dengan batang-batang buluh tu ditolak ni, punya teruk lapar kan. Macam tu lah. Tak apalah. Tapi maksud dia jaga mulut. Satu lagi, Nabi ajar bila pergi rumah orang, kita bagi salam 3 kali saja.
Kalau dia tak menyahut, kalau dia tak ni, tak layak pun kita sebagai tetamu nak kacik hati. Dengar ni saya cakap. Aku tahu dia dekat dalam. Assalamualaikum. Aku tahulah kau ada ni selipar, kau ni ada. La ilaha illallah, jangan. Bagi salam 3 kali, tak nyahut balik. Adalah masalah itu. Boreh dah habis kau. Contohnya dia pun memang tak baik persiapan kau. Jadi jangan kita hormat. Kita nak pergi rumah dia. Satu lagi, janganlah lambek benar pai. Assalamualaikum. Saya telefon. Aku nak datang rumah kau ni. Tak lambat sangat ke? Tuan rumah tu dah cakap. Tak lambat sangat ke? Raya kan? Dia jawab macam tu. Pergi juga. Aku dah nak sampai dah ni. Tak ada pilihan untuk tuan rumah. Mana? Lagi satu lagi. Bila pergi rumah orang, kalau bagi salam, jangan menghadap depan pintu. Jangan. Kena ke tepi sikit. Itu adab dia. Assalamualaikum. Salam. Dia buka pintu, ternampak. Sekejap. Kemas. Sebab aib dia. Waktu sebelum kita masuk tu, kain dalam, baju dalam, sependa kuyak, tersangkut bersepah tengah lipat. Dia tengah nak lipat. Lepas tu dengan berterabu yang tumpah tadi tak lap lagi. Atas meja yang malam tadi punya makanan pun tak kemas lagi. Contoh. Jadi bagi masuk. Itu adabnya. Tu orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa lah tu. Lepas tu bila masuk, jemputlah masuk. Duduk. Dia tunjuk ni, duduklah. Susahlah meja makan tahu dia pula cakap. Jangan jadi tak malu. Walaupun macam mana kita rapat dengan dia. Janganlah buat rumah tu macam rumah kita. Memang dia cakap buat macam rumah sendiri. Tapi kau nak faham tu. Buat macam rumah sendiri makna tu bukan rumah kau. Macam je. Lepas tu mata tengok. Aku rasa kau ni sibuk sangat ni. Kenapa pula? Berbakul kain tak berlipat. Nampak tu? Dah merah muka lelaki dia. Kenapa tak masuk dalam bilik? Dia marah. Contoh. Jangan tabu macam tu. Lagi satu lagi. Jangan ubah peraturan tuan rumah tu. Tuan rumah tu dah siap makanan kat meja. Marilah makan sini, mai. Kita depan TV. Mai sini makan sini, dah siap dah. Bawa lah sini, senang nak tengok TV. Dia lah suruh pindahkan ke situ. Allahu Akbar. Jangan buat. Satu lagi apa? Nak balik. Dah lambat ni, saya minta diri dulu ya. Tuan rumah memang akan berbasa-basi. Cepat sangat balik. Oh ya ke? Duduk dia balik. La ilaha illallah. Aduh, hai kan susah tu. Kan? Dia kena faham lah. Ni adab. Adab ya. Tapi setiap orang, ingat ya, kadang-kadang ada orang dia tutup rumah dia daripada orang nak datang. Sebenarnya kita sendiri yang menolak. Menolak ni sebab orang yang datang ni bawa rahmat ni. Rugi gitu. Kalau ada orang nak datang, walaupun budak tu, budak ni nak duit raya je ni. Sini. Kita tak bagi dia masuk. Bagi dia masuk, dek, adik nak duit raya, makan, minum. Macam tu, suruh dia. Sedekah. Waktu bagi itu ceritanya. Salah satu tanda rumah kita ini diberkati, hidup kita ini berkat, rumah kita rajin diziarahi oleh orang. Rajin diziarahi ini tidak termasuk yang tin Shopee, tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah tu ada je benda nak order. Contohlah, tak masuk. Ya. Jadi makna adab. Lepas tu bila kita cerita tentang yang kedua tadi, pandangan mata, pandang yang elok-elok. Pandang apa yang dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, Ustaz, ziarah kubur dia. Itulah yang kita ada. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Laki orang pandang apa? Lawa pula bini orang banding bini kita. Memanglah jarang-jarang tengok. Dia bila pandang bini itu, dia terbayang bini pakai baju binatang tu. Baju kelawar. Tok kombang, rambut kombang, sebiji macam pemain rugby New Zealand tu. Kan? Dia terbayang itu bini orang tu yang dia terbayang kayak kuliah duha tu pakai tudung macam ni, selak sini, tarik ni, pak junta lah sini. Macam tu kan. Macam tu. Dia terbayang bini tu perbandingan tu tak adil. Sedangkan yang dia pandang lawa tu kalau kayak rumah sama yang kombang rambut Nampak tak? Macam tu, itulah masalah kita. Perbandingannya tak adil. Mak ya? Pandang suami, pandang isteri. Tu yang suami tengah lipik, tengah-tengah baca surat khabar, dia pandang bini lipik kain. Mani muka bini dia. Tak sangka, tak lalat dia dolai dia. Tak lalat dekat sini sebiji. Sejibi macam Siti Nurhaliza. Yai, nak cakap tak boleh. Pandang dia. Balo, pandangan kasih sayang. Yang bini pula dengan lipik kain, terpandang laki kat sofa tu tidur. Dengan tak berbaju, dengan keplekat, kejap-kejap tersingkap, kejap-kejap tersingkap dia angin. Saya kain tu. Yang bini Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Jangan cakap macam tu. Abang, udah terjaga. Pergi masuk tidur Dah tahu ona mana tu. Masuk dalam tidur. Kejap dia saya masuk lah. Ingat temankan kau. Ambil lagi ni tidur. Sian abang. So nak pergi masjid ingat. Macam tu lah cakap. Yang ketiga, tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Kaabah tu sebab orang tua dulu balik Tang Mekah. Dia tengok, dia bawa balik frame gambar Kaabah. Tengok, ya Allah, ingat masa pergi. Tengok dia sekarang senang tengok dalam TV je live. Lah, tengok kat handphone lah. Dapat pahala tengok tu. Ada makcik tu. Ustaz, banyak dosa saya, Ustaz. Masuk ke Mekah, masuk ke banyak dosa saya, Ustaz. Kenapa, cik? Tak nampak Kaabah, Ustaz. Sabar, cik. Ini Madinah ni. Memanglah tak nampak Kaabah. 3 hari lepas Mekah, tengoklah ya. Dalam Masjid Nabawi berkelintau dia nak mencari Kaabah, tak jumpa. Aduh, banyak dosaku, banyak dosa. Lalu kembali hotel. Ya, kan? Salah tompek tengok Tapi hari tu saya pergi, masa yang saya pergi baru ni lah, bulan Syaban. Ramai orang. Suara ramai. Ramai betul-betul. Grup saya saja 130 orang. Dan saya tak jadi mutawif. Sebab bila jadi mutawif, saya bagi taklimat, kesian travel lain. Dia tinggalkan ustaz itu, dia dongah saya pula. Patut apa pula lain baik itu, kan? Jadi saya jadi jemaah. Jadi saya boleh bercampur. Jemaah dapatlah sarapan dengan saya. Dapatlah burak-burak time makan tu. Saya campur-campur. Hari ni naik basnya, besok naik basnya, besok basnya. Kadang saya terlupa. Aku dah cerita belum ke bas ni? Lupa. Ya. Saya jadi jemaah sekali. Saya akan iringi jemaah. Jadi senang dia nak bercerita. Tak nak tanya sikit lah. Tanyalah. Kan? Saya buat macam tu. Lepas tu jemaah saya tu, saya bawa kenduri makan nasi unta kat ladang kurma malam tu. Buat tahlil makan kat ladang kurma tu. Nasi unta. Lepas tu kat Taif, kan dah pergi lah kebun ros tu, dah pergi kat apa kedai buah tu kan. Pergilah ke Masjid Adas, pergi kat sudah bawa pergi ke satu garden dekat Taif tu, cantik mana.
buat tahlil doa selamat, sabut 150 nama arwah. Sorry, 250 nama arwah sabut. Lepas itu potong kek birthday. Comel orang tu. Saya cakap kita ada 10 orang yang ada masalah dalam jemaah kita. Silap-silap tak boleh balik ni. Tolong berdiri nama saya sabut ni. Ada masalah dengan pasport ni. Semua macam ni comel 10 orang tu. Kenapa Ustaz? 10 orang ni bila kita tengok dia punya pasport, birthday dia bulan ni, keluar kek birthday, hilang darah kawan tu dah. Kedekek Taif tu kita jamu 5 ekor kibas. Berkibeh semua balik macam ni. Tak banyak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya bukan apa. Saya bila bawa jemaah ni, satu je. Saya dah join banyak travel. Tapi saya cukup benci travel yang menipu jemaah. Itu sebabnya saya cukup particular. Dulu saya pernah bawa jemaah di satu travel yang tak nak sebut nama. Kita datang ni buat ibadah, kena sabar banyak. Tu tanda hotel kau bertukar. Sampai sana kemen jauh, bilik teruk, makanan yang teruk tu dia boleh cakap, inilah paling sedap kat Mekah ni. Jangan cakap macam tu. Makcik tu kumpul duit macam mana? Tapi yang terbaru lah saya maklum kat semua, Kementerian Pelancongan dah letakkan syarat minimum harga sekarang pergi umrah minimum 6,990. Mana 7,000 ke atas. Kalau ada yang 5,000, 6,000 bohong. Jangan percaya. Dan pada flyers tu, yang iklan tu, mesti wajib Kementerian Pelancongan letakkan, mesti letak nombor lesen kelulusan lesen pelancongan itu. Mesti letak supaya kita boleh cek balik dulu, kita nak cek dulu kat website. Betul tak syarikat ni? Dengan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Banyak orang nipu ni. Hati-hatilah. Dia ni macam tak takut lah. Menzalimi orang tak takut. Banyak. Itulah dia. Tapi insya-Allah lah, saya lepas ni saya rest. Tengoklah ada rezeki haji ni, kalau dapat pergi saya pergilah. Tapi kalau siapa yang berhasad nak pergi umrah dengan saya, insya-Allah pada bulan 12 nanti. Bulan 12 nanti bagi nama. Bulan 12 ni pada saya akan berada di Mekah dan Madinah daripada 5 hari bulan sampai 25 hari bulan 12. Siapa yang pergi pada 5 sampai 13 itu sebelum cuti sekolah. Siapa pergi 13 sampai 25 itu waktu cuti sekolah. Dan yang bagus pada waktu cuti sekolah, package umrah bersama keluarga Samsul Debat. Boleh jumpa, lah ni mak nak tengok mak kelakar ke tidak. Ini pak saudara dia semua, insya-Allah lah. Tu. Ni bukan promote lah, lebih kurang macam tu. Ya. Tahu travel dia Al-Mikaela Travel and Tours. Jadi insya-Allah saya bertuah lah, sebab pemilik travel ni Datuk Rahidin ni dia sangat pemurah lah. Membelanja jemaah alhamdulillah. Tak apa. Kemudian bila kita tengok yang kedua tadi saya sebutkan tentang pandangan mata tadi. Yang keempat, nak dapat pahala pandang apa? Pandang Quran. Pandang dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda takut kepada Allah SWT terlihat kepada hatinya. Hati macam mana? Hatinya tidak bersangka-sangka buruk. Hatinya tidak ada sifat-sifat yang tidak baik. Pertama, dia tidak ada sifat tamak. Itu package berangkai, penyakit berangkai. Yang pertama apa? Dia tamak. Aduh, yang nak ambil hak orang. Jangan. Kadang-kadang kan, kalau kita tengok orang tua-tua dulu-dulu ke kampung-kampung, kan ada batu sempadan tanah. Diam-diam waktu malam dia alih batu tu. Biar tanah dia besar. Besar tak banyak pun. Adalah beberapa kaki katnya lah. Tapi tak berbaloi. Sebab Allah Ta'ala kan bagi seksaan kepada orang yang mengambil hak orang ni dalam kubur, akan disampitkan lubang kubur tu sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Baik apa? Payah.
Berpadalah dengan apa yang kita ada. Macam tu. Ya. Ada satu kisah ni. Satu kisah bagaimana seorang lelaki ni. Dia ni sangat kaya. Dia ada 2 orang anak. Dia dah sakit. Dia minta anak dia jaga dia. Ada 2 orang anak. Seorang anak jaga. Seorang anak tak nak jaga. Seorang anak tu dia kata aku tak nak ada. Aku nak harta ayah tu. Yang anak ni pun baliklah jaga ayah. Dia kata dia tak kisah. Dia tak nak pun harta ayah tu. Dia nak jaga ayah. Berbakti pada ayah. Bolo ayah. Sampai ayah dia meninggal. Bila ayah meninggal, abang itu pun balik. Dia nak ambil harta. Dia ambil lah harta. Dia ambil harta licin. Tak ada satu pun tinggal untuk adik. Adik cakap, abang nak ambil lah. Saya tak nak. Saya pun gembira, bahagia saya dapat jaga ayah tadi. Begitu. Lepas itu, selang beberapa ketika, dia bermimpi. Ada seorang lelaki dalam mimpi dia datang pakai baju warna putih. Dia kata, kau pergilah ke tempat sekian-sekian. Kau tolong, kau pergilah ambil dekat sana. Ada 100 dinar Ashrafi. Nilai duit pada ketika itu. 100 dinar Ashrafi kau ambil lah. Ada di sana. Dia pun tanya. Dalam mimpi ni dia tanya. Sebelum aku nak ambil, aku nak tanya dulu. Ada tak keberkatan pada duit tu? Dia kata tak ada. Esok tu dia cerita dengan bini dia, malam tadi abang mimpi. Dia hidup dia susah. Hidup dia susah. Tapi dia cakap dengan bini dia, malam tadi abang mimpi. Ada seorang lelaki kata dia beritahu sekian. Abang pergilah ambil bang. Dia kata buat apa? Kan dia dah cakap tak ada keberkatannya. Buat apa kita ambil? Kalau saya ambil. Perempuan. Ayat mimpi. Pergilah tengok mana tahu. Dia kan. Kau macam tu lah. Kemudian malam besok tu dia mimpi lagi. Lelaki yang sama datang. Kau pergi pula dekat sini. Tempat lain pula. Dekat sini, dekat situ ada 100 dinar Ashrafi. Sekali lagi aku nak tanya dalam mimpi. Ada tak keberkatan pada duit tu? Tak ada. Esok tu di situ yang bini. Ambil bang. Jangan tak ambil. Kata. Tak. Dia kata buat apa ambil? Tak ada berkatnya. Aku tak nak. Duit tak ada berkat. Aku tak nak ambil. Macam itulah suami dia bertegas. Malam yang ketiga dia mimpi lagi. Kali ni lah kita cakap, kat satu tempat ni ada satu duit. Kau pergi ambil duit kat sana. Berapa nilainya? 2 dinar Ashrafi. Bukan 100, 2 je. 2 ringgit. 2 dinar Ashrafi. 2 dinar Ashrafi. Satu soalan aku nak tanya. Ada tak keberkatan pada duit tu? Kali ni lelaki tu kata ada. Besok tu dia cerita dengan bini. Kek dompet tu ada 2 dinar bondo biarlah. Yang penting ada keberkatannya. Dia pun pergilah. Memang ada 2 dinar tu. Dengan duit 2 dinar dia singgah di pasar. Nak beli apa? Dapatlah rezekinya dengan 2 dinar dapat beli 2 ekor ikan. Beli 2 ekor ikan buat balik. Ni ya abang dapat dengan 2 dinar. Memanglah bini cakap. Ni saya tambah ni. Cerita tu tak ada pun bini cakap macam tu. Saya cakap. Dia bawa balik. Cuma kita faham lah perempuan punya mungut tu biasalah. Dia tak maksudkan pun. Tapi dia RM2. Itulah kan. 2 dinar. Jadi bila bagi kat bini lah. Masalah ni rezeki kita malam ni. Ada berkatnya. Dia nak siang ikan tu. Dia bolah paut ikan tu. Terjumpa sebiji mutiara. Yang berwarna pelik. Tapi cantik. Dalam sebelah seekor ikan lagi pun ada sebiji lagi mutiara. Jadi 2 mutiara. Bang, saya jumpa mutiara dalam paut ikan ni. Suami dia pun ambil. Tak apalah, nantilah aku pergi kopakan tengok ada kalau ada sesiapa nak beli. Kebetulan khalifah yang memerintah pada ketika itu sedang mencari mutiara yang seperti itu. Maka dia belilah daripada lelaki ni tadi. Dan tahu tak berapa harganya? Setiap satu biji mutiara itu harganya bersamaan 50 ekor unta yang syarat dengan muatan. Rezeki. Tu cerita tadi tu. Sebab tak payah tamak-tamak. Tak payah berebut kalau dah bukan hak kita. Patut kita kena dapat bang. Bahagian mak tu. Abang boleh sabar je dengan balong tu. Sikit balong. Kita ni bukan anak ke? Cik. Kan? Biasa tak dalam drama Melayu macam tu? Biasa. Cuba tengok. Janganlah tengok drama yang
pelik-pelik macam suamiku seorang pendosa tu, ataupun sayang tak dikenal kan? Tengok cerita-cerita yang macam tu, yang berebut harta pusaka tu kan, cerita betul. Saya depan mata saya sendiri pun pernah tengok satu keluarga ni menjerit-jerit cerita pasal harta pusaka. Kenapa dia, masa arwah ada tak berani cakap. Mak lah cerita tu pengajaran dia. Sabar, ada rezeki kita, jangan risau. Tak apalah, kita ni hidup susah tak apa, tapi jangan mengemis, jangan ambil hak orang. Tiba-tiba anak-anak semua berjaya, lagi kaya lah daripada orang ni tadi. Betul tak? Banyak di kalangan kita yang anak-anak akhirnya dapat bela mak dia lebih baik daripada apa ditinggalkan oleh orang tua dulu. Betul. Itulah anak-anak ni harta yang berharga. Kadang-kadang anak tu kerja tak tinggi pun, operator pengeluaran, tapi tiap-tiap Sabtu balik dia tengok mak dia. Mak cakap je mak nak apa. Cuma cakap, itulah, itu mak pergi kuliah duha. Kawan-kawan mak, dia cakap dia semua orang dah tak pakai dah ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah bila masak itu. Yang dia pula kokak bangsa tak terongah, macam terbakar dapur. Habis tu macam mana mak? Itulah orang dah pakai yang tokan-tokan tu panas, tokan-tokan tu soju. Apa mana tu? Janganlah sebut jenama, dia tak tajuk camah kita. Sebut mesin air. Sebut jenama. Kan? Contohlah. Betul tak tu? Saya pergi ke Bosnia Herzegovina. Ada suatu hotel dekat Krajik, nama tempat tu. Hotel Krajik. Dia punya mesin tu nipih macam ni. Tokan-tokan tu jadi oren. Tokan-tokan tembikai. Tokan banyak buah. Saya kata mana datang main buah hakik mesin nipih ni. Rupa dia ada satu saluran upap, rupanya kat bawah almari tu. Dia punya tabung dia. Oh, steady canggih. Tak lama sampai Malaysia tu. Ya. Betul tak menunjukkan? Jadi mudah mak Bukannya mak tu nak duit berpuluh ribu. Yang anak tolak gaji bayar 100, 110, 120, 1,5 sebab nak bagi mesin air kat mak tu. Mengalir pahala tu. Banyak. Mula minta mesin air kat anak tu. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Anak aku kan dah habis universiti dah. Semua universiti. Anak kau? Dah mula dah. Kawan tu tak kabil. Anak aku kat USM. Oh, universiti kan? Tak, universiti Samsung Malaysia. Dia kerja kilang Samsung. Kan? Macam-macam ayo dia nak, ayo sebut kan. Anak kau kat mana? Seorang kat Kementerian Pertahanan, seorang kat Kementerian Pelajaran, yang seorang dekat Kementerian Pertahanan. Anak kau dia kerja pun tak ada, dia menego depan tu. Contohlah kan. Tak apalah, janji dah lopeh. Dah ada hidup masing-masing. Itu yang mustahak Dia jangan main-main nak. Orang menego tu nampak nego tepi jalan tu, tapi hasilnya lagi banyak. Iya. Contohlah Jadi makna kata jangan kita berputus. Jangan kita sombong belagak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia jadi imam. Dalam hati, sedap tak suaraku? Contoh. Tak boleh sombong dengan diri sendiri. Sombong ni ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub ni pagi tadi duduk lawa juga aku ni dalam hati. Ujub. Dia tak tahu dah merakah Comin tu dah. Tak tahan tengok muka dia. Contoh. Kan. Tak ada lah. Tak ada mana Comin cakap macam tu dah kan. Kita je. Yang kedua, riak. Tunjuk dekat orang. Macam
Cantik tak? Dia tunjuk kereta baru. Wahalazia ya, tapi belagak tu. Mana? Tak kebur dia siap bercakap. Aku rasa kan, aku yang paling galak tukar kereta dekat kalangan kawan kita. Belagak. Jangan jangan kita sombong. Sombong ni perangai siapa? Tahu. Setan tu sontak jawab setan, kan? Tu kan. Dan yang ketiganya dengki, buang penyakit dengki dalam hati kita. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada bodoh tak perhati dengan orang. Dengar-dengar dia dah naik pangkat. Tak apa dia jilat bos tu. Dengki lah. Dengar dia beli kereta baru, tak curi tak apa. Tak ada duit ambil itu. Dengki. Dengar cucu si Gayah lah. Ada nama Gayah? Lah ada ke? Bukan. Cucu si Gayah kan. Kenapa? Anak semua nak pek. Cucu semua nak pek dekat pekso UPKK itu. Macam cucu dia seorang pandai. Aduh ya bodoh kan. Cuba cakap elok. Dengar-dengar dia naik pangkat dah. Iya kau. Baguslah tu. Esok papa hal senang nak minta tolong. Dengar-dengar dia tukar kereta baru. Iya kau. Dapat kita tumpang pergi Kuala Duha. Tak payah bayar apa-apa. Duit lolak. Ya betul kan. Menumpang ngajin bayar minyak tak ada. Tu yang kau terlupa tu. Kau tak ambil aku dah lama tunggu kat simpang ni. Lah kau pergi ke lupa lah. Siapa suruh tak nak kongsi duit minyak? Contoh. Cucu si Gayah lah. Dah lain lah. Cucu Leha dah. Cucu Leha dapat semua. UPKK dapat semua. Alhamdulillah. Ada juga budak pandai kat komplek kita ni ha. Aduh ya bondol. Kau dengar cerita tak? Apa bondol Haji itulah. Haji lah yang umur lah 75 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau apa masalah kau? Memang dah lama dia duduk seorang. Kau tak dah habis cerita ni. Kenapa? Bini umur 25. Torang kek kau ni. Buntang betul. Laki 75, bini 25. Cakaplah yang elok. Alhamdulillah. Ada bini yang tagap boleh jaga dia. Seorang malam pertama mati tu la ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Tak pun tanya budak tu. Tanya budak tu. Dek, dia tanya ni. Pahala tak? Apakah kau aman dengan Abang Haji tu? Umur kan dah banyak. Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni kan, dia pandai gurau. Romantik. Ambil kau romantik orang tua. Romantik. Yang tu kan. Dia sabar. Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terangah nak balas. Contohlah. Tapi kan, sebelum poso itu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas Pawai Jempol dekat Teratak Zakbar saya ceramah. Warga emas yang datang semua perempuan. Saya tanya, mana poya lelaki? Habis mati dah. Dia jawab. Saya masa tu 5 minit saya berhenti ceramah tolak. La ilaha illallah. Makcik tu tahu jawab pula tu. Habis mati dah dia. Aduh. Saya ingatkan kat kuliah 2 hari ramai kat pusat warga emas perempuan dengan mai. Aduh, hai saya kata gali betul hati dia. Berhari-hari mata saya golak bila makcik tu jawab tu. 5 minit saya berhenti, ya Allah. Dia tu habis mati lah kau dah, habis mati dah. Tak yo pula bila tanya pegawai tu memang tuan sebelum ni ramai seorang mati tu tinggal dia.
Semua tapi ada satu pusat warga emas saya pergi tu, semua pun lawa-lawa nak pakai ni. Hari ni ada orang datang. Kenapa lah? Cari bini kita. Ada yang cari bini kat warga pusat warga emas tu. Antum elok bersusun kat kursi tu duduk. Kita orang tak boleh diri kan nampak ngigil Iya. Saya kata ayo cari penyakit betul orang malam pertama berminyak wangi dia berminyak angin ni kan ni kebaran. Bakal tu tak berminyak cakapak la ilaha illallah angin. Malam pertama. Udah apa? Pepedah cari koyo. Iya. Kan? Kau muda lagi tak apa. Tak terayung. Nak belaki dia tu. Buka baju meninggal kawan tu. Allahu Akbar. Aduh, dah tu tajuk tu pula kan. Jadi makna kata hati kita jaga. Jangan dengki-dengki dengan orang. Sebab dengki ni apa maksud dia? Ada orang cakap iri hati. Tapi dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Tu kita marah orang tu macam ni, kita marah orang tu naik pangkat. Siapa yang izinkan dia naik pangkat ni? Dalam 1000 orang dia dapat kerja tu. Kenapa kita marah? Itu dia kata kadang-kadang, apa yang kita marah? Kau marah anak-anak dia berjaya menyampah aku. Macam dia seorang dia tak cakap apa pun. Kita pula yang hukum orang. Jangan buat macam tu. Takutlah ke Allah Ta'ala. Kalau kita dengar, kalau kita faham lah maksud dengki tu macam tu, mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan, tentu kita tak nak dengki dah. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kenal kan Ustaz Syed Abdul Qadir kan? Dia kata, tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah bila seseorang sahabat kita, saudara kita, kenalan kita dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Habis apa yang patut ada? Bila kawan kita, saudara kita, kenalan kita dapat satu kegembiraan, kita patut gembira sama. Tu baru betul. Dengar Jah Memon nak pergi haji lagi tahun ni. Tahu. Tentulah tak rasa apa. Besok lah tu. Memang tak tahun ni pergi. Dengannya dia bertugas. Contoh lah. Dia macam tak rasa excited. Jadi kita patut excited sama. Anak aku alhamdulillah 45. Ya kau tanya. Nanti tunggu lah. Nanti aku nak bagi sumbangan sikit. Tak payah lah. Tak apa. Bagi sumbangan apa? Bagi sumbangan duit. Ni buat beli buku tau. Ni acik pesan yang mana dia buat beli buku. Kenapa suruh beli buku? Bila dia beli buku, dia belajar dengan ilmu yang ada dalam kepala tu, dia pakai sepanjang hayat dia. Itu yang Ustaz Haslim satu cerita. Ustaz Haslim Bollywood dulu dia susah, dia nak sambung belajar tu. Ada hamba Allah yang sumbang, tampung bayaran pembelajaran dia nak sambung belajar sampai ke Pakistan dulu. Tu dia. Macam tu antara lah. Jadi makna kata, jangan kita dengki. Penyakit berangkai ni bahaya. Jadi nak buang penyakit tamak, nak buang penyakit sombong, nak buang penyakit dengki. Apa ubek dia? Apa vaksinnya? Bukan AstraZeneca. Bukan Pfizer, bukan Sinovac. Apa vaksinnya? Vaksinnya adalah syukur. Kalau kita syukur, kita takkan tamak. Kalau syukur, takkan dengki. Kalau syukur, kita sadar Allah bagi semua kat kita. Apa nak sombong? Hujung tahun lepas, malam ambang tahun baru tu, saya dengan geng-geng hias. Tu geng hias. Haslin, Abdullah Khairi, Izharib, Samsul Depan. So S tu yang hujung sekali, dia paling bangsu. Yang lain tu semua tua tu. Geng hias tu malam tu kita bincang apa tajuk kita nak buat. Kita pun nak sesuaikan dengan musibah PKP-nya, dengan COVID-19, dengan banjir. So kami datang dengan satu tajuk forum malam tu, mana milik kita? Mana milik kita? Orang tanya, tu siapa punya jam tu? Siapa punya jam? Kita tanya, jam siapa tu? Ramai jawab, jam saya lah. Itu soalan seterusnya, tangan tu siapa punya? Dah menung koreh dia. Tangan pun Allah Ta'ala punya.
tubuh badan kita Allah Ta'ala punya. Macam mana kita boleh mengaku memiliki satu benda? Bila meninggal, tanam tak bawa masuk kereta yang kita beli tu. Sebab apa? Bukan kita punya. Itu jam tu dia beli sendiri tu, sarung angkat jenazah tu. Tak pernah berlaku dia tu. Habis dengan jam-jam dinding tu, tak ada. Nampak tak? Satu pengajaran yang kita boleh fikir lah. Itu pun tubuh badan kita bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku tu milik kita? Itu cerita tu. Sebab saya mengambil iktibar, tajuk tu kami ambil iktibar isu banjir je tengok. Kusangkakan Terengganu, Kelantan dan Pahang. Rupa-rupanya Selangor menetas dulu. Mana teh telur banjir tu kat situ dulu. Tak pernah berlaku, tak pernah abad. Kan? Tak pernah berlaku. Dokek Selangor macam tu mana? Sampai pada kematian. Kan? Tapi banjir dekat situ. Semalam pun, saya semalam pun comel. Malam tadi tengok tak borak dulu baru buka. Yang Samsul-Bat ada malam tadi kan. Saya dah sampai dah kat Kelumpur tapi tak mana jalan. Semua jalan dah kena blok ni. Banjir sana, banjir sini. Langsung balik Sorban. Dalam perjalanan singgah lah. Buat live kejap. Itu cerita kan. Itu kita tak biasa. Orang Kelantan tu lagi tanyalah siapa kampung Kelantan. Banjir sampai ke Bumbung. Relax, resort kot di Bumbung. Macam tak ada apa-apa. Cuba kat tempat lain. Baru pakai buku lali. Banjir tak ada kebantuan untuk kami. Dah bising dia dah. Orang kat Kelantan tanya, ya relax. Kau jap pergi sampai rambut ni. Yang seorang nak kau jap pergi turun ni. Surut ni. Kita cara kita menghadapi masalah. Ya, ni penyakit hati. Okey. Kemudian tanda takut kepada Allah tadi lisan, pandangan, hati. Keempatnya perut. Perut kita bukan kata boroi tak boroi. Maksud perut ni kita tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Itu tanda takut pada Allah. Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga beritahu manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ada orang tu kaya betul, kojak-kojak pergi Singapura, kojak-kojak pergi Paris, kojak-kojak pergi New York, shopping. Segala binatang, segala bondo dia beli bawa balik. Kemudian segala tompek dia makan. Segala tompek dia rodah. Mana tompek tak pernah pergi. Banyak batu duit Tapi kita yang tak banyak duitnya, mungkin yang tak berapa lah. Ada tu ada. Yang kata tak ada, ada. Alhamdulillah tidak dapat pergi kuliah duha. Hari tu tengok dalam TV, sekarang dapat tengok depan mata. Datang lambat duduk belakang. Bos satu ngau nampak Samsul Debat. Ya, tidak Samsul Debat. Suara macam dia, kan? Contohlah. Kan? Tapi makna kata rezeki Allah bagi. Yang rezeki lain. Rezeki tak sebenarnya duit. Ada orang tanya saya 2 bulan lepas, Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat emas saya? Wah, lain macam soalan tu. Saya kata, bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Alah, orang tu buta. Buta apa? Buta hati. Sebab jangan ingat rezeki ni sama macam apa yang kita nak. Allah mungkin tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi rezeki suami bertanggungjawab. Allah tak bagi kita duit banyak, Allah bagi rezeki anak yang tidak menyakitkan hati. Allah bagi kita mungkin tak bagi duit yang banyak, tapi Allah bagi kita sihat walafiat. Makan nasi bertambah time sahur. Orang-orang lama ni makan nasi bertambah time sahur. Arwah nenek saya, arwah wan saya, bertambah makan nasi. Kita ni tengok pun tak lalu ni, tak terdaya ni. Tambah lagi wan. Sah banyak nalak, maknanya tambah lagi. Wan steady betul. Rezeki tu ada orang tu ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh.
Apa bodoh boleh makan? UBM. Parah hidupnya tu. Loyo tokak duit banyak. Duit banyak tapi banyak benda tak boleh makan. Kita duit tak berapa ada. Tapi jangan kau bawa pergi buffet Ramadan tu. Licin sampai ke pinggan-pinggan. Contoh lah kan. Makan selera lah. Itulah. Kuih semprit 5 balang di balon tu dia seorang. Tapi minta maaf lah hari ni kuih semprit tak ada. Mak saya tak bagi bawa. Dah lah tu. Nak kerja order. Mak saya. Nantilah lepas raya ya. Lepas tu kalau kita tengok dalam bab ini, maksudnya rezeki ni maha luas. Allah bagi kat kita. Malam tadi ada orang tengok drama Korea. Mana berkahak-kahak pelakon tu bercakap. Dalam tengok-tengok tolalak. Tak sampai minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi bangun sahur. Maknanya betul tak? Allah tetap beri walaupun kita tak minta. Ada orang, ya Allah kau panjang Allahmu aku. Malam tu mati. Ada macam tu. Jadi makna kata dalam hal ini percayalah rezeki Allah. Perut jangan makan benda-benda yang haram. Saya baru cakap semalam dekat satu agensi, jangan sekali-kali timur suapan, timur rasuah. Sekali kita timur, sepanjang hayat hidup tak tenang. Saya cakap jangan. Biar ada sikit tapi cukup. Orang tua-tua dulu makan malam makan sesama, ramai-ramai makan ketika mengkuang. Potong rambu adik yang kecil makan pakai ke pipi, terhadap suap kat telinga. Dia ikut suka dia lah. Tapi mak elok-elok lah makan. Lepas tu mak dia lap-lapkan. Tapi makan sama-sama. Yang Abah Alung tu berebut peha. Abah dah ambil peha satu. Alung ambil, Angah tak pati. Syek-syek Alung, syek-syek Alung. Seekor ayam tu 2 ya peha dia. Tak apalah nak berkepak. Kepak alang lah dah ambil. Alang dah ambil. Alang ngatih dah ambil. Angah bengkak dia tak pati. Makanlah tak baik depan rezeki. Adik-beradik tak adalah ramai sangat dalam 12 orang macam tu. Makan ketika mengkuam tu bersepah. Lepas tu dah semua orang bangun, dah kemah-kemah pinggan, letak kat sinki tu. Amak gulung tika tu. Bawa kat luar ada kibeh bagi itik dengan ayam makan, betul? Sekarang meja mabler, bukan mabel. Meja mabel tampah besar 20,000. Tapi nanti mama suap, nanti bersepah nanti mama suap. Makan berdua dengan lelaki. Apa nilai meja mahal? Boleh besar-besar tapi tak boleh makan semua. Tu saya cakap tu. Cuba kita fikir balik. Beli benda mahal tapi kalau tak tahu dengan hubungan apa jadah kan? Tu cerita Hindu tu makan nak beramai-ramai. Orang-orang lama lah kebanyakan disuka berkumpul, berlungguk ramai-ramai, berbuak. Nak sekarang hidup kat telefon ni. Orang tua pun sama sekarang. Sikit selfie dia. Orang tua pun sama. Naik tangan ni. Ayo. Tu seorang tu sini. Tak buat. Ada seorang pakcik kat Mersing. Ustaz, kita selfie boleh tak? Masa tu saya dengan Datuk Fadilah Kamsah forum. Masa forum tu dah habis tu pakcik tu. Ustaz, kita selfie boleh tak? Boleh. Ustaz pandang Ustaz, dia keluar tapak tangan. Ustaz pandang Ustaz. Saya pun pandang lah tapak. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Dia kata apa? Simpan dalam handphone sampai masuk kena format. Simpan dalam hati. Ingat sampai mati. Tu ayat dia. Saya dongak. Sampai hari ni saya ingat lah pakcik tu. Ya. Jadi makna kata, perut kita jangan kita timur benda-benda yang haram. Makan benda-benda yang halal. Nabi kata carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Saya kata 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, bila rezeki dirasakan cukup. Yang kedua, bila suasana rumah tangga dirasakan stabil, aman dan bahagia.
Yang ketiga, anak-anak menjadi dan tidak menyakitkan hati. Keempat, bila dia tempat kerja, kalau dalam kehidupan dia senang dan menyenangkan, orang senangan dia, dia pun senangan orang. Dia datang kuliah duha, orang senangan dia, dia pun senangan orang lain. Yang kelima, orang yang mana yang kelima rumah dia sentiasa dia ziarahi orang. Kemudian apa lagi? Doa dia sentiasa, doa dia selalu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 tapi satu tu tak ingat. Nantilah lain kali lah. Mana kena panggil lagi lah. Saya ingat saya beritahu. Bagi 6 ni dulu. Tapi panggil. Jadi makna kata tu tanda-tanda. Jadi makna kata kalau kita tengoklah dalam hidup kita ni, carilah yang berkat. InsyaAllah selamatlah hidup itu. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 ada terlihat kepada, yang kelima. Yang kelima terlihat pada tangan dia. Takut ni pada tangan apa? Perbuatan dia akan buat benda yang baik-baik. Dia buat banner, start tolong bagi gambar yang terkini. Kita nak ambil poster ni. Biar dia nak senang, nak war-warkan ceramah ni minta ada poster. Saya bagilah poster yang gambar tu. Kan? Bagilah. PA saya pun paskan gambar, bagi. Nampak tu benda baik. Tangan orang yang design tu. Benda baiklah tu. Satu lagi, kita bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan buat satu gotong royong, dijemput muslimat pun hadir untuk bantu kita buat gotong royong ni, untuk kemaskan terutama bahagian solat wanita. Jangan risau, yang datang muka yang sama. Yang datang tu tangan juga buat benda-benda yang baik. Sedekah, tangan tu buat benda yang baik. Ni dah masuk dah kan, malam-malam yang terakhir ni, sedekah. Kak Timah, Kak tak gayah dah sudah. Kak Timah, Kak Ara, Kak Siti, Kak Esah. Berompek tu. Esah, Ara, Siti. Dengan apa tadi satu ni? Timah. Ompek-ompek. Kau berapa duit ada? Denda RM50 kau, RM30 kau, campur-campur, dapatlah RM2.5. Boleh barang. Malam ni mah kau Timah. Okey, datanglah tempat dia dan siapkan tungku mau. Masak dia tu. Nasi goreng kampung. Bungkus dapat 10. Malam tu bagi ke budak tu hantar pergi ke mana? Hantar ke rumah anak yatim. Malam besok rumah siapa? Rumah Esah. Wih, dapur godang weh. Pergi rumah Esah. Lawa betul dapur kau. Memang jarang masak. Tengok kan contohlah kan. Contoh. Dia pun masak siap. Mi goreng lakna. Tu ikutlah kepakaran masing-masing. Buku-buku dapatlah 5 balai buku. Hantar ke balai polis. Entul tak? Kan ada yang bertugas pagi tu, tengah malam tu sampai pagi. Jadi pek dia sahur. Malam esok tu ke rumah Mas Siti. Susu siap mihun goreng jantan. Maknanya ada telur. Jantan. Bungku-bungkui hantar ke pusat tahfiz. Malam yang last tu nasi goreng Pattaya. Siap nasi goreng Pattaya, hantarlah ke balai bomba. 10 malam tu ada yang tempat hantar. Takkan satu malam pun tak kono Lailatul Qadar. Ya, senang ya. Susah pun tangan yang mengoreng tadi, yang tolong, yang paling pemalih tukang lempar ya. Kan? Yang seorang tukang kira stok, 5 boleh kira stok apa? Ayo, tahu tu. Tak apalah, tapi adalah sumbangan itu keluar duit dah share-share dah. Masak sama-sama. Okeylah tu. Ni saya bagi idea ni, contoh. Contoh kan, share-share ramai-ramai. Ustaznya ni sumbangan saya ke ustaz. Kita orang Roma bona ke ustaz. Boleh beli minyak, duit belanja. Beli baju raya. Contoh. Bukan sesungguhnya ni contoh.
Tak ada lah. Contohnya satu lagi apa tau? Ambil handphone, waktu sahur tu bangun kan. Sahur ni, tu 3/4 malam tau. Bangun dalam pukul 4:30 tu bang. Nombor akaun Masjid Amrul Al-Asr tu. Bank Islam. Nombor akaun amount RM1. Tu tak tahan tu, RM1 amount ni. Tapi setiap pagi tu sebelum subuh memang dia sedekah. Walaupun RM1. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1000 bulan, bukan malam. 1000 bulan bersamaan 83.333, 83 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 83. Siapa sini dah 80 tahun? Kek tangan. Tak ada orang. 75? Ada seorang, Pak. Ada mana ada 8 tahun ni nak sampai 83 tu. Tapi cara mengah masuk dan masjid tadi, rasa-rasa sampai tak 85 ke? Allahu Akbar. Duduk dekat kursi tu pun dah macam contoh dah rasa kan. Semayang tarawih pun daripada sujud nak berdiri nak sujud, mak jauh batu nak sampai lantai ni. Sampai satu tahap. Ya? Jadi makna kata kalau satu malam boleh cover seumur hidup kita, why not, kata orang Sentul. Ya. Betul tak? Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, buatlah betul-betul. Tapi Ustaz, saya tak pernah dapat tanda-tanda dalam ceramah kan ada dia bagi itu dongah tapi tak pernah ngadap. Iyalah, bukan semua orang rezeki dapat, tak apalah. Tapi kita ni mencari. Tapi usaha kita buat tu mencarilah tu. Yang dia heboh pasang pelita. Malam 7 liku. Biar menyala rumah kita ni cantik. Barulah malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau. Kau beribadah tu tahulah malaikat tu nak turun rumah. Betul? Itu cakap tu. Hidup kan. Betul. Kalau orang tu dapat Lailatul Qadar tu, orang cakap dia takkan cerita dengan orang. Kalau dia cerita pun setelah beberapa bulan ataupun dah habis Ramadan tu, bulan Syawal tu, dia nak beritahu kau jangan cerita dengan orang tau. Apa hal? Itu dia dapat Lailatul Qadar. Ya kau. Malam berapa? Dia tak ingat lah. Sebab apa dia kata tak ingat? Dia tak nak kecewakan orang tu. Sebab orang tu mungkin malam tu dia tak beribadah apa, malam tu dia terlolap kau. Dia tak nak orang lain kecewa. Tak ingat lah. Tapi satu malam tu memang dah perasan cahaya aku tengok ke langit tu kan, bulan tu terang-terang tak terang nah, golap tak golap nah. Oh ya kau tersajuk tak sajuk nah, tapi panas-panas juga. Aku dah rasa lain macam malam tu. Kancing baku. Contoh ada lah seorang tu pula. Kena ngeboh. Kalau orang tu cerita malam tadi Lailatul Qadar, tak kecewa orang lain. Malam tadi kan, alhamdulillah aku dapat. Kawan tu lah ngopeh aku seorang. Mana kau tahu? Malam tadi pokok dapat rumah aku sujud. Pokok sujud, ya Allah ya. Balik rumah pokok tu dah tak ada. Dah dipunggah kat di BKL. Tumbang bukan sujud. Sujud ni lain kan? Ayo orang mana ada orang cerita dengan orang. Itu cerita kan. Itulah tak nyampe-nyampe kan. Itulah. Tapi itulah tangan gitu ya, tangan. Kemudian apa? Yang keenamnya adalah pada langkah kaki kita bila terpada melangkah tompek-tompek yang baik. Melangkah pimah jiran baik, tapi kalau niat nak mengumpet tak baik. Jangan ya, hati-hati. Ya. Pergi ke masjid, niat dia sebab kuliah ilmu. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Boleh macam tu. Ya, mana datang tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuhnya, tanda takut pada Allah terlihat pada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan kita tinggalkan 10 malam terakhir. Dikatakan malam Al-Qadar bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh.
Paling tidak kok pemalih bona pun lah. Jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir dan juga sahur. Jangan tinggal. Tu paling basic tu. Berbuka saya tak ajar dah sebab memang berbuka, tahu. Jadi semua tu berbuka, maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur niat kerana Allah. Mudah-mudahan dapat pahala ibadah. Ada yang tanya, Ustaz, tarawih ni elok baik 8 ke 10 ke 20? Negeri 9 ada 10, 10 3. 8 ke 10, 20. Mana yang elok? Mana yang elok? 8 ke 10, 20. Yang paling elok adalah buat. Jangan tak buat. Kan? Iya, jangan tak buat-buat tau ya. Jangan tinggal. Balik paling tidak kalau contoh ada hal benar malam tu, contoh keluar dengan anak ke apa. Tak sampai pergi masjid, balik rumah, ambil wuduk lepas isyak tu tarawih sambung buat tarawih. Buat paling tidak buat 8. Ya? Buat. Jangan gitu apa. Kan orang tak sukalah imam tu. Kenapa? Sabar. Imam tu nama Sabaruddin bin Sabar. Bacaan pun sabar benar kan. Jangan tak kisah ikut kita adab ikut imam ni ikut bermula sampai habis. Kena umum ban kat belakang tabir tu dah tahu dah akal itu. Dia dengar siapa imam malam ni siapa imam malam ni. Allahu akbar. Semangat imam muda malam ni Imam tu pula kena panggil pula, kena import bawa pergi ke kediaman rasmi, contohlah kan orang-orang tertentu menyebabkan jadi tinggallah imam lama. Lurusnya dapat kancah siapa tu? Allahu akbar. Belakang tabir habislah kita. Dia kena capek-capek nak pergi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu senyap. Makmum kat belakang pula senyap dia. Peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Budak kat belakang. Woi, ni baru isyak ni dia. Belum tarawih ni dah tu. Berapa habis ni tu kan. Tak kisahlah. Kan slow-slow relax-relax lah kita. Tak ada kojak-kojak kan. Yang penting kita buat, ya. Jangan tinggalkan. Jadi taatlah pada Rasul, buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Sabar ni ada 3. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, sabar ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Itu dapat 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Itu dapat 600 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Tapi yang paling tinggi, bersabar untuk menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah. Itu dapat 700 tingkatan darjat pahala. Kita dalam bulan Ramadan ni macam-macam ujian untuk kita. Macam-macam dugaan untuk kita. Tapi apa-apa pun bersabar banyak-banyak. Dan dalam kalau ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan yang Nabi pesan, tentu susahlah, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Nabi pesan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ada je yang tak boleh. Tapi syurga bagi orang kafir. Orang kafir semua mana boleh buat. Buatlah apa kau nak buat. Tetapi ingat, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku tidak memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Tapi sesungguhnya aku memberi 1 keamanan dan 1 ketakutan. Barang siapa yang takut padaku di dunia, akan kuamankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia, akan kutakutkan dia di akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Rasanya cukup lah setakat itu. Saya faham cara-cara duduk dalam beralih-alih duduk tu. Maknanya sudah masuklah kita berhenti. Dah urut-urut belakang nampak itu. Dah tu kawan dia tapuk-tapuk belakang kan. Jadi tu signal suruh berhenti lah tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, jadikanlah intan. Dan begitu juga kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Tu dia. Jadi makna jangan orang kata jangan patah semangat, jangan rasa malih-malih. Ada majlis ilmu yang dianjurkan dekat sini, datang je. Jangan pilih penceramah. Tapi saya dipahamkan memang di sini memang macam ni lah ramai setiap kali penceramah datang. Jadi baguslah, teruskan. Semua pandang, yo kowe dia kata dulu. Insya-Allah Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada ini. Kalau ada peluang kita buatlah tiap-tiap bulan, ya. Kalau ada rezeki. Saya ada cakap sikit dengan Puan Hajah apa? Halimah Hajah Halimah. Jadi adalah bincang itu. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki booking je tahu. Satu lagi saya kat Masjid Ibnu Abbas. Kalau siapa yang selalu datang. Dan sedikit makluman saya nak maklumkan